Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita bersiaran lagi. Kita akan bercakap berkenaan topik yang semua orang hendak tahu, iaitu copywriting. Semua peniaga akan mengeluarkan poster-poster untuk menjual produk dan servis. Teks yang digunakan pada poster-poster itu disebut sebagai copy. Jadi ilmu yang digunakan untuk menulis copy ini adalah ilmu yang penting dipelajari. Bersama-sama kita pada malam ini adalah Tuan Aiman Ismail, seorang yang sudah beberapa tahun mengamalkan teknik-teknik copywriting dan juga menjual perkhidmatan copywriting beliau. Dan sekali lagi bersama-sama kita juga Tuan Firdaus Jailan. Beliau juga membuat copywriting, seorang yang sudah berhijrah daripada teknik copywriting yang tidak syariah compliant kepada teknik copywriting yang syariah compliant. Saya mau mulakan perbincangan malam ini dengan Tuan Aiman. InsyaAllah. Tuan, bolehkah diterangkan apa fungsi copywriting? Fungsi copywriting ni berbalik pada objektif. Kadang-kadang setengah orang macam sesi petang tadi, Tuan Firdaus Jailan maklumkan bahawa kalau objektif kita mahu awareness, copywriting juga boleh menjadi salah satu sumber atau medium untuk sampaikan objektif tersebut. Kalau kita cakap about the most things lah, maksudnya nak menjual. Bila kita mahu menjual, copywriting boleh menjadikan satu medium untuk sampaikan maklumat kepada orang. Lazimnya Tuan, copywriting yang menyampaikan maklumat itu, maklumat apakah yang bagus disampaikan dalam copywriting? Okey, kalau dalam copywriting jualan itu sendiri, perkara yang paling penting mengikut cara saya ialah pertama sekali kita kena ada headline lah. Tajuk. Headline-nya, sama ada headline tu jenis memanggil-manggil orang ataupun jenis soalan, jenis tawaran. Ada pelbagai jenis cara untuk tulis headline. Memanggil orang, ya, membuat tawaran, ya, bertanya, ya. Lazimnya bertanya apa tu? Bertanya sebagai contoh, kalau jual ubat sakit lutut, just tanyalah khas kepada warga, khas kepada lelaki yang berusia 40 tahun ke atas, itu kita memanggil, adakah anda alami masalah sakit lutut? Itu tanya. dipanggil headline. Headline kita panggil. Ayat pertama. Ya. Ayat pertama itu disebut headline. Ya, benar. Baik. Fungsi ayat pertama memanggil. Ya, memanggil. Kita nak memanggil target market kita siapa. Kalau sesi petang tadi Tuan Firdaus sudah maklumkan siapa kita punya target pelanggan. Ya. Panggil sahaja. Kalau kata untuk ibu mengandung, istimewa untuk ibu mengandung. Adakah stres sebab selalu kena marah dengan nurse sebab HB rendah? Begitu. Ya, sebab itu berbalik kepada kenal pelanggan. Kenapa mereka perlu selesaikan masalah ini? Kalau berbalik kepada tentang sakit lutut tadi, kenapa? Mungkin sebab kata dah penat dah nak naik tangga tu, sakit lutut crack. Now ada solution. Jadi copywriting ayat pertama itu headline. Ya, benar. Dan ada fungsi-fungsinya. Benar. Begitu. Baik. Selain daripada ayat pertama dengan fungsi-fungsinya, maklumat apa lagi yang bagus ada dalam ayat-ayat copy itu? Okey. Bila selepas headline, biasanya saya akan letakkan konten. Konten ini berbentuk jenis soalan-soalan psikologi manusia. Psikologi manusia ni, soalan psikologi. Dia maksudnya kita tak boleh deny apabila orang datang untuk beli produk kita, and orang tengok produk kita, dia dalam dia orang punya subconscious mind ataupun secara lahiriahnya akan ada dua soalan yang dia orang akan tanya. Yang pertama sekali adalah, kenapa aku kena beli produk hang instead of you punya competitors yang lain? Ada banyak. Kita kena jawab.
yang dapat memberi jawapan itu? Biasanya kita akan bezakan diri kita dengan orang lain ni dengan tawaran yang kita akan berikan. Sebagai contoh, dengan ejen-ejen lain ni, kalau ejen ni biasanya ejen ni dah diikut dengan HQ-nya. Jadi kita boleh jadi ejen yang lebih berbeza dengan kita beri tawaran kita sendiri. Sebagai contoh, 3 kali panggilan konsultansi, berbeza dengan orang lain yang ejen-ejen lain tak buat. Itu salah satunya. And soalan yang kedua adalah orang akan tanya, bagaimana produk ni boleh bantu kita? Sebab itulah apabila saya terima job-job untuk copywriting, memang saya akan spend the whole night untuk type balik. Saya akan tengoklah bahan-bahan dalam dia punya produk, saya akan research setiap satu. Saya hanya masuk dalam Google, kemudian saya akan type research paper on argan oil for beauty skin. And then memang akan ada banyaklah journal research papernya. Saya akan untuk tengok. Sebab saya bukanlah penggemar yang untuk menakut-nakutkan, muka hodoh suami lari. Saya bukan penggemar, saya lebih suka memandaikan orang. Jadi orang macam, oh, argan oil ini berdasarkan kajian daripada Universiti Han daripada Cambodia. Oh, sebab ini ada peratusannya mengandungi antioksidan 3 kali lebih daripada lain. Apa kekurangannya ayat menakut-nakutkan orang? Bagi saya, satu yang pertama, saya jenis suka berbeza dengan orang lain. Bila kata berbeza dengan orang lain sekarang ni telah dimomokkan. Bila kata kebanyakan formula yang cikgu-cikgu copywriting dah kongsikan ialah bagi problem, kemudian kita amplify, maksudnya besarkan problem tu. Sebagai contoh iaitu sebagai contoh, kalau sakit lutut tadi, kalau tidak dibuat segera, lutut kena bedah. Ataupun kalau kata kencing manis tak dirawat segera, boleh potong kaki. Adakah berkesan copywriting yang menakut-nakutkan orang ini? Adakah boleh dapat meningkatkan jualan? Tuan Firdaus Jailan. Tak dengar suara. Setengah copywriting yang begitu memang ada impactnya kepada sesetengah orang. Boleh meningkatkan jualan? Meningkatkan jualan itu saya kira macam tak boleh. Tapi impact kepada sesetengah orang itu ada. Orang yang very desperate untuk, contohnya memang dia nak kena potong kaki dan sebagainya tu, impactnya memang ada. Tapi end up dia akan lebih kecewa berbanding gembira dengan result itu. Kerana kebanyakan masa, andai kata copywriting itu digunakan, kebanyakan masa kaki yang memang nak dipotong itu memang sudah tak boleh diselamatkan lagi. Dalam setengah kes, dia memang meningkatkan jualan pada awalnya. Meningkatkan jualan, dia akan jadi boom. Dia spike. Dia akan jadi pergi spike, dia akan strike terus jualan itu. Memang akan ada peningkatan. Lebih-lebih lagi kalau testimoni itu ada banyak. Bermakna mungkin ada 20, 30, 40 testimoni. Dan seperti yang kita amalkan, testimoni tidak digunakan kerana testimoni ini boleh direka. Jadi impactnya kepada jualan itu saya kira ada. Cuma untuk jualan yang sustain sangat sukar lah. Dengan copywriting headline hype, dengan body yang menakutkan, emphasize risk dan sebagainya, memang sukar untuk sustain. Tuan pun berpendapat begitu? Pendapat yang sama, tetapi ada tambahan sedikit. Dan bagi saya, apabila kita macam ustaz lah ni. Bagi saya lah, apabila kita headline tu dia menakut-nakutkan, lama-lama orang dan kita memberitahu bahawa produk kita ni mampu menyelesaikan masalah tersebut, itu sudah membina expectation. Ya, tentu sekali. Apabila expectation itu tak tercapai, lama-lama produk itu akan direview sebagai a bad product.
Sebab itulah saya lebih menggunakan fakta-fakta. Sebagai contoh, kenapa perlu beli daripada kami? Satu, tahan lama, 30 hari ke 60 hari, harganya berbaloi. Kemudian fakta-fakta tentang produk, saiznya kecil, mudah dibawa. Kalau dapat harga istimewa kalau beli dua. Satu boleh simpan di dalam kereta, satu boleh simpan di dalam almari. Benda-benda fakta. And bagaimana benda ni membantu pun sebab saya baca sendiri research paper and kita extract point yang ada persennya supaya pemerhatian saya, konten-konten yang shareable atau copywriting yang shareable ini ialah copywriting yang memandaikan. Bermaksud dia memberi maklumat yang betul. Ya, kita tidak tipu, betul. Ini ada research papernya. Daripada siapa? Kita sebut namanya. Sebab itulah dalam penulisan copywriting website-nya, kalau produk kecantikan atau kesihatan ke, ataupun produk-produk yang memudahkan home appliance pun, kita tengok, fungsi apa yang memudahkan. Menggunakan teknologi air fryer, menggunakan teknologi angin yang atas, bawah, panas. Kita cerita supaya orang tahu ini fakta dan kita tidak mencipta expectation dekat orang. Benda yang paling saya tak suka adalah apabila orang meletakkan expectation yang tinggi. Kalau kita gagal, habis. Sebab itulah kita bercakap tentang fakta, message yang betul. Jadi dalam copywriting, tujuan utama copywriting adalah untuk mempengaruhi orang atau meningkatkan kepercayaan. Bagi saya copywriting ini untuk orang faham sahaja tentang produk kita. Untuk faham sahaja bagaimana produk ni boleh bantu, kenapa dia perlukan, dan kalau dia perlukan, kita masuk ke yang komponen yang ketiga, iaitu tawaran. Tawaran ini bermaksud setiap pembelian kami sertakan dengan diskaun RM5, diskaun RM10, free postage. Jadi tawaran ini boleh mempengaruhi diorang, berbaloi. Alang-alang ni, berbaloi. Macam kita ada page ya. Ya. Kita ada page. Adakah copywriting dalam page dia lebih fleksibel berbanding dengan copywriting untuk poster sahaja? Poster ni bermaksud dalam gambar. Maknanya ada poster kan, supaya dia boleh dicetak, dia boleh jadi foto gitu begini. Kalau kita mahu ini saya kongsi format. Apabila kita nak menggunakan poster untuk run iklan, poster itu perlulah kurang 20% sahaja perkataan. 20% perkataan, 20% daripada Teks. apa? Maksudnya kalau ini adalah posternya, Ya, poster iklan. poster iklan, kalau kita kata maksudnya ini 25%, ini 25%, ini 25%, ini 25%. Jadi perkataan ini mungkin kena sini sahaja, 20%. Di sini tak boleh ada perkataan, di sini tak boleh, di sini tak boleh. Boleh. Cuma kalau dia tambah perkataan kat sini dah 50 perkataan. 50%. Space dari ruang. Ya, daripada ruang. 20% dari 20%. ruang. Yes, daripada kanvas ini. Jadi biasanya apa yang saya guna, format yang saya guna, Kepada tuan-tuan yang mengikuti sesi ini, ini contoh menyediakan copywriting untuk poster iklan. Ini sebagai contoh adalah saiz poster iklan itu. Dan Tuan Aiman mengatakan teks copywriting untuk poster jangan lebih daripada 20% ruang. ya. Boleh diterangkan? Baiklah. Kalau kata Facebook memberitahu kalau teks lebih daripada 20% akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, iklan kita tidak akan di-approve. Dia disapprove lah. Yang kedua ialah dia akan approve tapi kosnya akan mencanak naik.
murah ni. Daripada mungkin kita boleh dapat kos per klik dalam 10 sen pun jadi 20 sen. Okey. Kerana kita tidak mematuhi Ya. formula 20%. Benar, itu yang ditetapkan. Jadi saya nak berkongsilah. Biasanya format yang saya gunakan, ini poster, di sini logo syarikat kita. logo syarikat ke Logo logo produk. brand. Yes. Produk. Sebab dalam rules branding pun, kalau kita pergi dekat hypermarket ke apa ke, logo memang dekat sini ataupun di sini. Logo di sini. Logo Gelap. di sini. Logo di sini. Sebab apa? Sebab kita membaca dari kiri ke kanan. Jadi visibility untuk lihat logo ni lebih besar, lebih tinggi. Jadi logo sentiasa Di sini ataupun di sini. ataupun di tengah sini. Iya. Kemudian sini adalah produk gambar produk kita. Ini gambar produk. Ya, Sini. supaya orang tahu gambar produk tu macam mana. Ini teks lah, ayat lah. Biasanya untuk teks ni kita hanya ambil headline sahaja. Headline tadi. Sebab ini poster. Iya. Poster headline. Sakit stres sakit lutut ataupun stres ataupun stres HB rendah, ataupun tak sabar nak menimbang cahaya mata, terpulang. Sebab headline kita boleh menggunakan emosi positif ataupun negatif. Kebiasaannya saya lebih cenderung kepada yang positif. Jadi biasanya ayat headline saya akan bermula dengan mahukah anda, Ayat tawaran. ayat-ayat tawaran. Jadi di sini biasanya gambar orang senyum ke, Duta. gambar duta ataupun gambar yang kita menggunakan free ride. Free copyright. Free copyright yang bebas. Jadi boleh masuk ke Google, pilih yang free copyright. Jadi boleh minta designer kita untuk crop lawa, dah buat. Sebab poster ni kebanyakan orang selalu letak banyak, saya pun tak faham kenapa. Sebab yang paling penting, copywriting ini untuk menyampaikan mesejnya. Orang dah faham sakit lutut, okey, bacalah kat sini. Sebab kita kena faham benda yang paling mempengaruhi dalam copywriting ialah gambar dan juga headline. Gambar headline. Kemudian Gambar yang mana? Yang ini gambar- ataupun yang ini? poster lah. Seluruh poster. Seluruh poster. Sebab kadang-kadang tengok senyum, ada emosi dalam gambar itu. Sebab kita kena faham psikologi seorang pembeli. Apabila dia tertarik, dia akan tengok headline, menarik lah. Scroll. Dia nak scroll cari apa? Nak tengok harga. Sebab itulah dalam bahagian tawaran, biasanya saya akan terus letak harga. Mesti letak harga. Di mana tu diletakkan? Di dalam bahagian tawaran tadi, copywriting tadi. Bukan dalam poster. Terpulang. Boleh cuba, boleh ujilah mana satu yang okey. Split test. Ataupun dalam teks yang mengiringi Ya, poster ini. betul. Jadi bermakna ada dua teks. Satu teks di dalam poster. 20% sahaja. Ya. Ini teks ini. Satu lagi teks yang mengiringi poster itu. Benar. Okey. Baik. Lazimnya ayat jenis apa yang lebih efektif Di dalam ini. di dalam teks yang 20% itu? Biasanya ayat-ayat biasanya saya panggil sebagai ayat konklusif. Ayat konklusif. Sebagai contoh ayat konklusif seperti contoh stabilkan bacaan HB anda ataupun kurangkan sakit lutut anda. Ayat bentuk konklusif ataupun Konklusif. gembira bersama keluarga. Ya. Biasanya konklusif ni merujuk kepada apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Konklusif. Ya. Atau itu yang pertama. Yang kedua ialah kita ambil sahaja daripada headline tadi, masuk di sini. Jadi dia akan nampak ada kaitan sini dengan sini. Jadi di sini pun ada teks, ada teks, kemudian ada poster iklannya. Ya.
jenis-jenis maklumat. Ya. Ada posternya, ada teks yang mengiringi. Lazimnya untuk copywriting yang efektif, apakah jenis maklumat yang bagus ditulis dalam teks itu? Dalam copywriting itulah. Ya, dalam copywriting itu. Okey. Yang mengiringi poster. Yang mengiringi poster. Macam tadi kita dah ada headline-nya. Yang mana headline-nya panggil pelanggan. Panggil. Kita panggil. Panggil ni seperti contohnya khas kepada suami misali. Oh, suami ni tadi. Panggil target market lah. Panggil target market. Yang kedua ialah kita boleh guna format lepas kita panggil, kita boleh tanya ataupun kita cerita tentang manfaat ataupun kita boleh cerita tentang tawarannya. Boleh pilih salah satu. Okey, mula-mula headline. Ya. Headline ini headline Headline text. Memanggil audience. yang konklusif itulah. Boleh guna juga konklusif di sini, tiada masalah sebab sama saja. Oh. Kalau kata headline. Kemudian kalau biasanya kalau macam konten, satu kita akan menceritakan, kita kenalkan produk, Kenalkan produk. Katalah produk kita tu homestay lah katakan. Okey. Senang homestay. Jadi headline-nya di situ homestay tepi laut di Kemaman sebagai contoh. Boleh juga. Boleh Ataupun kita boleh panggil warga Kemaman ataupun kepada khas kepada orang KL yang mahu bercuti di Kemaman. Jadi mudahlah targeting kita. Bercuti di Kemaman. Ya, bercuti di Kemaman, homestay bahagia. Ya, homestay bahagia. Nah, Kemudian kita panggil. benar. Itu tadi kita panggil dah. Khas untuk orang KL, khas untuk orang yang nak bercuti. Oh, maknanya yang headline ni, yang panggil target market itu, headline tu boleh jadi panggil target market. Ya. Berbentuk dalam panggilan target market. Ya, benar. Kemudian boleh terus tanya manfaat. Sedang Contohnya, mencari homestay di Kemaman. nak cari homestay tepi laut di Kemaman. Ya. Contoh. Ya. Okey. Ataupun kalau kita nak go for manfaat, homestay di Kemaman betul-betul berada di tepi laut. Jadi pemandangannya cantik, menenangkan, menghilangkan stres kerja. Ada peraturan tak headline ni kena panjang mana? Berapa panjang? Kalau nak kata peraturan, memang tak ada peraturan. Sebab benda itu perlu di split test. Yang boleh hanya perlu di-guide dalam bentuk headline, konten. Kalau tanya headline apa yang terbaik, tak tahu. Kena perlu diuji, perlu dicuba dahulu. Tapi biasanya saya suka menggunakan kombinasi ini. Sebab headline saya, orang akan lebih jelas. Orang tahu. Oh, kalau kita panggil orang KL, orang Terengganu baca, dia tak baca dah iklan kita. So selamatlah daripada kita buat copywriting yang agak kabur-kabur, bukan target market pun baca, kemudian contact, dah buang masa dan tenaga kita dah. Jadi bila masuk konten, why? Kenapa? Kita ceritalah hosting Kemaman ni dekat. Lepas tu Kak masak sedap. Ada Kak jadi tukang masak. Perawi. Kita je faham. Kemudian how, bagaimana? Kita ceritalah homestay. Kalau kata how kan, homestay Kemaman ini di tepi laut. Jadi anginnya angin sepoi-sepoi bahasa. Pantainya boleh digunakan untuk mandi. Iya, mandi, bermain sandcastle. Kan seronok tengok anak-anak bermain bersama-sama gembira. Tak adalah. Kita masukkan, kan best tengok anak-anak main. Jadi barulah dia orang rasa seronok lah. Pakai marker gelap. Orang tak nampak tulisan. Betul, minta maaf. Jadi ini kontennya Ini bahagian konten. bagian konten. Kalau kata bahagian tawaran, Jadi pertama perlu ada headline, kemudian konten, baru Benar. diikuti oleh tawaran. betul. Jangan terbalik, tawaran dulu sebabnya. 50%
kempen 50%, letaklah di headline. Dia bergantung kepada kempen objektif. Objektif kempen kita. Ya, sebab itulah apa-apa pun kita nak buat, kita kena tahu objektifnya. Objektif aku mau tingkatkan jualan melalui kempen jualan tauke bankrupt. Letaklah 50% tauke nak tutup kedai. Letak, tak ada masalah. Ini adalah secara umum. Kemudian tawaran ini berbentuk free, macam free gift ke, diskaun. Kemudian benda ni yang selalulah orang Free cakap. shipping. Ya, free shipping. Saya akan masukkan. Yang ketiga, saya akan masukkan harga. Memang saya akan tulis harga. Walaupun harga asal berapa, harga promosi berapa, tulis sahaja. Sebab kita nak pastikan orang dapat maklumat. Macam tadi saya beritahu, orang berminat tengok poster kita, berminat tengok headline. The second things yang diorang akan cari ialah harga. Bila tiada harga, diorang akan call to action. Diorang pun contact WhatsApp ke, komen ke. Hanya nak penat. Kemudian kita pun Kejung jari. kejung-kejung, stres. Lepas tu merajuklah kita. Kenapa banyak blue tick? Sebab kita sendiri tak faham. Orang tak payah pergi jauh-jauh. Tanya diri kita, minatlah. Tak ada harga, macam mana nak tahu bajet? Sebab kita kena faham, dalam copywriting ataupun dalam kempen iklan kita, mesti gabungannya mampu dan perlu. Kalau dua perkara ni mesti kena ada dalam kempen. Tak guna mungkin perlulah. Harga tak sampai bajet, belum mampu, bukan target market kita. Orang yang mahu beli, orang yang mampu beli, orang yang influencer, mempengaruhi pembelian. Iya. Tiga ciri target kita. Benar. Kalau dia mahu tapi tak mampu, bukan target kita punya market. Kan. Tak perlu sembang tentang nak bantu juga. Tak payah. Ini harganya. Kalau betul-betul nak mampu, buatlah. Post dulu ke, apa ke, terpulang. Nak bagi diskaun. Tak mampu ya? Tak apa. Sebab kami nak bantu, kami bagi 70% diskaun. Tak boleh juga. Sebab kita kena faham. Kita kena fikir tentang bisnes kita. Kita berhak untuk pilih siapa yang kita nak serve. Adakah kita nak cakap Starbucks kejam? Orang budak sekolah nak pergi tak mampu. Tak boleh, sebab Starbucks ada target marketnya. Call to action ni biasanya orang agak keliru lah. Keliru ni dari segi banyak sangat dia letak. Website, nombor phone tu sampai 2-3 benda nak nombor phone nak terletak. Sebaiknya cadangan saya satu sahaja. Kalau kata mahu Satu sahaja nombor telefon. yes. Kebiasaannya saya lebih prefer dua cara ini, iaitu satu, komen. Kemudian kita akan integrate dengan ManyChat untuk buat auto PM. So cepatlah sikit. Yang kedua ialah saya akan menggunakan pilihan whatsapp.me. Terangkan sedikit kelebihan menggunakan komen dan whatsapp.me. Okey. Sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, Cakap laju lah. dah kata laju. Tuan-tuan dan puan, kita dah menghampiri masa kecederaan ni. So kalau tuan-tuan dan puan nak teruskan dan memberi semangat kepada Tuan Aiman untuk sharing lebih banyak, silakan share dan komen tentang apa-apa soalan di bawah ini. Nanti kita boleh panjangkan sedikit. Boleh tuan Boleh. Ikutlah. Okey, silakan. Kita sambung. Baik. Terangkan sedikit mengapa dua tool ini patut digunakan. Pilih salah satu lah. Pilih salah satu sebab call to actionnya satu sahaja. Kalau kata komen, jadi kita punya komen tu, engagement tu banyak. Ya. Bila banyak, Facebook akan nampak, banyak engagement, iklan ni bagus, relevan, kos kita dapat dikurangkan. Begitu. Iya. Per klik lah, cost per klik. Kos per komen ke klik, kita nak tengok ada berapa banyak orang yang engage.
Kalau malas nak, biasanya kita akan setting dengan ManyChat ataupun auto reply ataupun auto PM yang automatic. Takkanlah kita nak reply manual satu-satu. Memang dah lah kejung reply WhatsApp. Ini lumpuh nak reply komen. So Woi, hype betul. saya baru nak berhijrah. Tak boleh hal. Astaghfirullah. Okey, ini kenapalah yang pertama, option yang pertama. Sabar awal. Yang kedua ialah whatsapp.me. Whatsapp.me ni orang klik je terus masuk ke WhatsApp kita, senang. Memang ada banyak provider WhatsApp yang terkenal. Saya pilih whatsapp.me sebab dia tak terkenal. Apakah keistimewaannya? Lepas sebut ni terkenal lah. Alamak. Ada link affiliate tak? Apa keistimewaannya WhatsApp.me? Bila dia tak ramai, bila dia tak terkenal, tak ramai pengguna. Jadi dia tak mudah down. Sebab ada yang famous tu kan. Crash. Crash down. Bayangkan kalau ada pengguna tu dah spend 100, 300, dia pelik, kenapa lead tak masuk? Jadi saya lebih pilih ni sebab jarang lah dia down. Harap-harap orang tak dengar lah benda ni. Begitulah kenapa. Dia yang paling penting, objektif kita ialah orang itu masuk ke dalam handphone kita. Ini cara cepat. Ini cara nak banyak, nak tunjuk posting kita ni meriah. Apa kesan bagusnya kalau meriah? Meriah. Salah satunya meningkatkan social proof iklan kita. Cerita sedikit mengapa perlunya social proof? Social proof ini bila dia akan menarik perhatian orang lain. Banyaklah like, banyaklah komen. Dia pun baca kita punya iklan. Baca. Kena dengan aku. Nak komen nak jugalah. Dia mendorong orang untuk nak baca. tahu apa sebab banyak betul komen. Ya. Maka dia bacalah. Dia pun pelik, kenapa copywriting yang macam ni pun boleh banyak komen? Tengok balik. Ada sikit lutut. Aku ada jugalah sikit lutut. Baguslah. Ini ada parti oak daripada pokok oak tu. Kenapa? Daripada ni. Kita ceritalah bagaimana dengan kajian saintifiknya apa ni. Kita waktu ni kita tak cerita sembuh dalam 7 hari. Tak ada. Tak boleh. Itu hype astagfirullah. Itu bukannya hype, itu hasil. Tak syariah compliant. Betul. Lagi satu, memang saya tak guna itu kerana benda itu akan memberi expectation dekat orang. Apabila orang guna dan tak berhasil, dia akan rasa tertipu. Jadi adakah dia redha dengan pembeliannya? Tidak redha. Tak redha. Menjual janji. Betul. Tidak syariah compliant. Benar. Menjual harapan palsu tidak syariah compliant. Tetapi memberi maklumat yang betul syariah compliant. Benar. Kalau begini, ini semuanya fakta. Kita tak menjual 7 hari ke. Even kalau Y ni pun cakap kenapa perlu beli pun dari segi ketahanannya, boleh berkongsi guna, lepas itu tiada pantang ke apa ke, terpulang kepada keunikan produk kita. Baik. Artinya semua copywriting yang bagus, Ya. dia memang mempunyai konten yang macam ini. Ada headline, Benar. fungsi headline-nya jelas. Ya, benar. Kalau nak bertanya, kemudian Benar. ada informasi, manfaat, betul. tawaran. Kemudian ada konten yang lebih detail lagi, Ya, menerangkan apakah produk ini, mengapa produk ini istimewa, bagaimana menggunakannya, dan kemudian baru ada tawaran. Ya. Benar. Di sini bagaimana produk membantu. Baik, apakah kelebihan? Saya bertanyalah kepada tuan sebab Ya. WhatsApp tuan mengatakan copywriting yang bagus itu dia memberi maklumat yang betul. Betul. Baik. Dari segi keberkesanan copywriting jenis ini Iya. kepada sustainability, kebersustainan, keboleh Tahanan. produk kita tu di mana istimewanya? Di mana? Copywriting yang macam ni, yang tak ada hype, yang tidak menjual harapan palsu, Iya. tidak menjual janji palsu. Okey, keistimewaan
yang saya nampak dari dulu lagi, saya tidak mengamalkan kalau kita mahu promote sesuatu barang melalui video, saya tidak gemar tentang video-video viral. Video-video, nak kata bukanlah video-video viral, sedang kita video-video yang mempunyai ciri-ciri yang pelik-pelik. Cakap-cakap sikit, lepas tu buat lawak-lawak, jatuh, mati, hidup balik, apa ni. Saya lebih penggemar buat video infomercial. Sebab saya percaya Sekali lagi, infomercial. video infomercial. Maksudnya tahukah puan-puan bahawa dalam badan kita ini mempunyai berapa komposisi? Biarlah orang mahu kata video itu bosan ke apa ke, kerana saya berpegang satu sahaja, iaitu mesej kita ini menarik kualiti audiens yang bagaimana. Saya mahu audiens saya pandai. Saya guna konten yang pandai. Kalau tak pandai, dia akan mempandaikan orang itu. Guna bahan daripada Morocco. Marula oil ini mengandungi 3 kali antioksidan daripada argan oil. Esok dia masuk office, dia pun sembang lah dengan kawan dia. So, bantu tak bantu sustainability? Adakah Business. adakah copywriting infomercial ini bagus untuk sustainability business kita? Bagi saya, ya. Sebab apabila kita dah tarik kualiti audiens yang baik dengan info-info yang mereka faham, aku suka maklumat ini. Jadi dari segi sustainability-nya, apabila kita keep contact mereka dengan menggunakan retargeting, kita keep in touch dengan diorang dengan ManyChat ataupun Chat Fuel, mereka akan ada trust dengan kita. Boleh menggunakan dengan kepelbagaian lagi. Dari lagi satu pula, konten-konten copywriting ini perlu di split test. Split test ini dari segi daripada mungkin kita ubah target market. Kita ataupun kita maintain target market yang sama, kita pelbagaikan. Mungkin kita fokus copywriting jenis teks dan gambar, menggunakan copywriting yang sama, kita ubah medium jadi video. Sebab bagi saya, untuk bisnes sustain, kena ada cash flow yang sihat, dan cash flow yang sihat datang daripada trafik yang berkualiti. Trafik berkualiti ini penting. Sebab inilah biasalah saya terbacalah ayat-ayat jualan meroket sebagai contoh, jualan meroket dan sebagainya. Apabila kita menggunakan copywriting seperti ini, jualan tak akan meroket-roket. Tidak akan meroket. Lagi satu, konten copywriting seperti ini, lifetime copywriting itu lama. Maknanya tidak perlu setiap bulan kita nak buat copywriting baru. Kita hanya perlu, kalau dalam strategi marketingnya, kita hanya perlu exclude orang yang pernah nampak dan hantar kepada orang yang belum pernah nampak. Copywritingnya dia boleh digunakan lama sebab dia tidak hype. Dia betul-betul infomercial. Jadi maklumatnya tidak berubah. Maklumatnya tidak berubah dan dia maklumatnya tidak expired. Ya, tidak expired. Dia tak ikut trend. Ya. Benar. Kadang-kadang kalau kita tulis copywriting yang hype ini, sebenarnya kita hanya dapat attention sahaja. Kita tidak dapat quality attention yang berkualiti. Kita hanya dapat attention sahaja. Kita dapat attention sahaja. Tapi kita tak dapat target audience yang ada quality. Yang ada quality. So di situ akan efek semualah, kita punya jualan, cara kita closing, rate closing kita, semua akan efek. Sebab itu apabila kita dah belajar gunakan headline seperti ini, headline yang betul, yang tidak hype dan sebagainya ini, akhirnya kita akan nampak efek yang bagus untuk bisnes kita, untuk marketing kita, untuk kempen marketing kita. Artinya dia mengambil masa, dia akan mengambil masa untuk dia naik perlahan-lahan gitu, tetapi ia bertahan. Dia akan mengambil masa, dia perlukan kesabaran kita sendiri sebenarnya. Sebab copywriting yang infomercial ini, dia punya action dia sedikit perlahan. Jadi seringkali kita gunakan copywriting seperti ini, kita akan cepat panik. Kerana kita rasa macam
macam tak jalan. Macam tak bagus dan sebagainya. Tapi akhirnya kita akan sedar dan kita akan faham bahawa copywriting seperti inilah yang akan bertahan dan mampu digunakan dalam masa yang lama. Dan Benar. kita boleh rujuklah untuk kempen buying frame itu. Ya. Dalam Buying time frame tu. Buying time frame itu. Mhm. Dia meningkatkan kepercayaan, Ya. meningkatkan engagement, Betul. ya, sebab orang nak tahu lebih banyak maklumat. Benar. Jadi dia meningkatkan engagement dalam waktu buying time frame tu. Ya. Dia meningkatkan kepercayaan. Betul. Dia boleh meningkatkan visibility. Ya. Betul. Ya, ya. Okey. Dah kita. Sangat menarik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah sesi kita untuk malam ini sebagai sesi pembukaan kepada lebih banyak sesi berkenaan dengan copywriting yang kita akan buat secara bersiri. Benar. Selepas ini, dalam siri-siri yang lain, Tuan Aiman akan tunjukkan jenis-jenis contoh-contoh ayat, Benar. berlainan ayat headline untuk konteks yang berbeza, Ya. untuk fungsi yang berbeza, Ya. dengan keberkesanan yang berbeza juga. Betul. Jadi contoh headline yang betul dan Benar. contoh headline yang salah sebagai contoh, untuk memudahkan tuan-tuan membuat copywriting sendiri. Maklumlah, banyak di kalangan follower saya masih solopreneur, Ya. masih baru menceburkan diri dalam bisnes, dan guide-guide, panduan-panduan seperti ini sangat bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kepada Tuan Aiman, diucapkan terima kasih kerana Terima kasihlah Puan. kerana Strict sudi commitment. kerana sudi dalam kita punya sekolah memandaikan bangsa ini. Kepada InsyaAllah. Tuan Firdaus Jailan juga terima kasih Sama-sama, Puan. kerana memberi komitmen beliau daripada pagi sehingga malam Ya. kepada sekolah bisnes kita Komitmen ini. 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.